أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kat mana kita berhenti hari itu? 3. قال المصنف رحمه الله dan makna qudrat azali dan bermula makna qudrat azali yakni yang azali, yang qadim lagi azali. Apa maksud makna sifat qudrat azali dengan qadim? Hari itu kita belajar maknanya sama. Dan sifat qudrat yang bersifat dengan qidam sedia kala, yang bersifat dengan azali. Azali, ingatlah makna dia hari itu, yang tak ada awal, yang tak ada mula, itulah dia. Jadi maknanya ialah tiap-tiap sifat yang menghasilkan dengan dia menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilangkan dia atas muwafaqat iradatnya. Baik, jadi yang dimaksudkan dengan qudrat yang dibangsakan kepada azali, yakni sifat Allah lah. Dan kita nak belajar, kita nak mengaji tentang sifat
qudrat Allah Ta'ala. Bukan kita nak belajar, bukan kita nak mengaji tentang ta'alluq bagi sifat qudrat Allah, ataupun yang kita sebut pada minggu sudah, yang dengan makna ismi, sifat. Yang kita bahas di sini ialah satu sifat yang nama sifat tersebut ialah qudrat. Tu maksud dia. Jadi tiap-tiap kita orang mukallaf kena tahu ni, sungguh-sungguh ni, kena reti, kena faham tentang maksud sifat qudrat, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat qudrat yang ada pada zat Allah ialah bersepakai dengan wujud, bersepakai dengan qidam, bersepakai dengan baqa, dan bersepakai juga dengan wahdaniyah, dan lain-lain lagi. Jadi sekiranya qudrat, yang mana qudrat ini bersepakai dengan ada wujud. Ada tak sifat qudrat ni pada zat Allah? Ada. Bersepakai dengan qidam ataupun sedia kala ke, ni kita azali, qadim, azali ni. Bersepakai dengan qidam, yakni sedia kala ke dak sifat qudrat Allah ni? Seperti zat Allah, lagu itulah sifat-sifat Allah. Contohnya seperti sifat qudrat, kekal, sedia kala, dan bersepakai, bersepakai dengan wahdaniyah. Esa dah, tunggai dah sifat wahda, sifat qudrat ini pada zat Allah. Ya, tak ada dua, tak ada tiga. Ada qudrat yang boleh menjadi, boleh meniadakan pada yang lain daripada Allah? Tak ada. Hanya ada pada zat Allah sahaja. Jadi inilah dia maksudnya sifat. Inilah yang dimaksudkan dengan sifat qudrat Allah. Yang kita terjemahkan untuk mudah faham, dengan artinya berkuasa. Minggu lalu kita ada sebut ada beza perkataan berkuasa dengan berkuasa. Adapun berkuasa itu bukan sifat Allah, itu bukan nama bagi sifat Allah. Itu ialah ta'alluq nama kepada ta'alluq sifat qudrat Allah. Berkuasa, ia tidak bersifat, ia tidak bersepakai dengan wujud. Berkuasa tidak bersepakai dengan qidam. Berkuasa tidak bersepakai dengan baqa. Berkuasa tidak bersepakai dengan wahdaniyah. Kerana berkuasa ni ialah amrun i'tibari. Berbeza qudrat yang kita terjemahkan dengan artinya berkuasa tadi, yakni nama bagi sifat Allah. Maka sifat itu ialah nama bagi sifat Allah. Yang tu nak kena faham tu, berbeza dengan berkuasa. Berkuasa ni apabila berta'alluq oleh sifat Allah, sifat qudrat Allah kepada sesuatu yang lain.
maka dipanggil berkuasa, menjadikan, meniadakan. Sama ada yang kita panggil berkuasa tadi ialah dengan maknanya menjadikan sesuatu, ataupun ialah dengan makna meniadakan sesuatu. Jadi yang kita duk nak belajar di sini ialah nama bagi sifat Allah. Yang nak kita i'tiqadkan di sini ialah sifat Allah. Situlah perbezaan yang kita nak kena faham, apa beza di antara sifat dengan bukan sifat. Maka lalu untuk membezakan yang mana sifat dengan yang bukan sifat, maka lalu diolah dengan perkataan sifat bagi sifat Allah diolah dengan arti qudrat tadi, pekuasa. Ta'alluq bagi sifat qudrat dipanggil berkuasa, atau menjadikan atau meniadakan sesuatu. Baik. Satu situlah nak kena faham elok-elok dulu kan, supaya yang kita i'tiqadkan dalam hati kita saat lagi ialah sifat Allah. Pasal sifat Allah ni kita kena i'tiqadkan, kita kena tasdikkan dalam hati kita. Kalau tidak nyasat lagi kan, kita tak beriman dengan Allah lagi. Kalau kata kita tidak tidak mentasdikkan akan sifat Allah ni. Sebab tu musannif habaq azali. Jadi kata al-musannifnya, dan bermula makna qudrat azali itu, iaitu tiap-tiap sifat. Jadi maksudnya tiap-tiap sifat ni kan, tak payahlah kita bubuh perkataan tiap-tiap tu, iaitu ialah sifat. Buat macam tu kan. Pasal sifat kudrat Allah ni cuma satu saja. Kalau kita bubuh tiap-tiap, selagi pi faham kata pi takut pi salah faham kata ada banyak sifat ke kudrat Allah ni. Dak, sifat kudrat Allah cuma satu. La'alla zahirnya kan perkataan tiap-tiap tu kita bulatkan dia dulu, kita koma, kita bracketkan dia dulu, kurung sakla kan. Jadi maksud kudrat azali ni begini, iaitu sifat yang menghasilkan dengan sifat tu akan menjadikan tiap-tiap mungkin. Tu kerti dia. Jadi maksud kudrat yang azali ialah satu sifat Allah. Sifat tu yakni sifat Allah lah. Ingatlah apa dia takrif sifat yang kita sebut tempoh hari, yang mana sifat Allah ini yang menghasilkan dengan dia yakni dengan sifat tadi, yang menghasilkan dengan dia yakni dengan sifat itu, menjadikan. Jadi maksud menghasilkan ni maksudnya ialah terhasil. Yang boleh, yang terhasil lah dengan dia tu kita baca dengan sebab dia. Dengan dia yakni dengan sebab dia tu sifat terhasil apa? Oleh menjadikan. Tu fa'il bagi menghasilkan.
Maknanya yang terhasillah dengan sebab sifat qudrat oleh menjadikan, yakni oleh mengadakan. Oleh menjadikan tu, maksudnya oleh mengadakan akan tiap-tiap mungkin. Kita lah mungkin ni. Baik. Jadi sifat qudrat azali. Yakni maksud. Iaitu satu sifat. Sifat apa? Sifat Allah lah maksud dia, kan? Yang dengan sifat qudrat ini, sifat perkuasa ini, yang boleh terhasillah dengan dia, dengan sebab dia. Pasal apa kita kata dengan dia? Pasal apa kita kata dengan sebab dia? Sebab yang sebenarnya pada hakikatnya yang mengada, yang menjadikan sesuatu ni ialah zat Allah. Ialah zat Allah yang bersifat dengan qudrat. Itu kena faham betul-betul ibarat tu. Ada tujuan dia kata dengan dia ni, kan? Nak cerita sikit. Bukan alam ni dijadikan dengan sifat qudrat. Sebab kalau kita kata sifat qudrat yang menjadikan, kan, bermaksud sifat qudrat tu dah terkeluar, dah berpisah daripada zat. Kita nak lari daripada sifat terkeluar daripada zat ni, tu yang kita kata, kan, dengan sebab sifat qudrat. Allah subhanahu wa ta'ala nama bagi zat yang wajibal wujud. Dengan sifat qudratnya, dialah yang mengadakan kita. Dialah yang menjadikan kita dari tak ada, dijadikan, dikeluarkan kepada ada. Gitu cara nak bercakap. Lepas tu yang kita duk sebut selalu sifat qudrat ni lah yang mengadakan, itu atas jalan majaz. Boleh sebut, tapi jangan diiktikad sifat qudrat sahaja. Sifat qudrat tak boleh mengadakan. Yang mengadakan kita, yang menjadikan kita ialah Allah, ataupun ialah zat Allah yang bersifat dengan sifat qudrat. Dengan sebab sifat qudrat itulah Allah Ta'ala menjadikan akan kita. Itu maksud dia dengan dia. Bukan pada hakikat tu sifat qudrat tu sahaja yang menjadikan kita. Jangan pergi faham lagu tu. Tak betul, salah faham lagu tu. Sebab membawa kepada akan bercerai sifat daripada zat. Kalau kata sifat qudrat yang mengadakan kita, kan, maka membawa maksud zat Allah Ta'ala tak ada kena mengena dalam bab menjadikan kita. Yang menjadikan kita itu ialah sifat qudrat. Bukan lagu tu. Salah faham macam tu. Lepas tu dia kata, apa tu kita kena takdir sikit. Kan, maksud dengan dia tu yakni dengan sebab dia. Baik. Lepas tu, dan menghilangkan dia, yakni tiap-tiap mungkin atas muwafaqat iradat Allah. Baik. Dan dengan sebab sifat qudrat inilah laginya Allah Ta'ala ialah menghilangkan, meniadakan akan dia, akan tiap-tiap mungkin. Inilah ta'aluk. Kalau kata menjadikan,
Kalau kata menghilangkan, kan itulah orang panggil ta'alluq bagi sifat qudrat. Dia mula dengan sifat dulu. Contohnya sifat qudrat. Lepas tu baru cerita ta'alluq dia, apa kerja dia, apa real dia, apa pekerjaan qudrat ni. Pekerjaan dia ialah menjadikan, ataupun pekerjaannya ialah meniadakan. Hak itulah yang kita sebut berkuasa. Supaya kita faham perbezaan ini. Di antara sifat dengan ta'alluq sifat, ataupun dengan kerja sifat tersebut. Kan kita tak mau kita duk penin tak faham. Kan? Saat lagi tak faham sifat, hak mana sifat Allah tu, yang mana satu. Pas saat lagi ta'alluq bagi sifat tu pula, yang mana satu. Kan? Pasal kita nak sebutkan dia. Kan? Pasal kita nak sebut, kita nak kata. Jadi apabila kita kata sifat bagi Allah, kan, maka di situlah timbul dan diolah dengan artinya ialah berkuasa. Dan untuk membezakan juga di antara sifat yang kita terjemahkan qudrat itu dengan artinya berkuasa, maka kita terjemahkanlah juga berkuasa apa tu ta'alluq bagi sifat qudrat Allah dengan dipanggil berkuasa. Itu saja tujuan dia. Bukan nak kritik, bukan nak condemn siapa-siapa tu, tidak. Bukan nak kritik ulama itu, nak kritik ulama ini, tidak. Kita nak peralui supaya kita faham perbezaan di antara sifat dengan bukan sifat. Sebab kalau kata ta'alluq bagi sifat, kan, dia tak bersifat dengan qadim, dia tak bersifat dengan qidam, dia tak bersifat dengan baqa. Ta'alluq ni berbeza kalau sifat Allah. Sifat Allah dia bersepakai dengan qidam. Sifat qudrat Allah sedia kala dah. Sedia kala lah. Itu sifat. Kan? Samalah seperti zat Allah. Kan, samalah seperti zat Allah ialah sedia kala. Maka seperti itulah juga sama seperti mana zat Allah ialah sedia kala, maka seperti itulah juga sifat qudrat Allah. Ialah juga sedia kala. Kena ingat tu. Sama sebagaimana zat Allah bersifat dengan baqa, bersepakai dengan baqa, kan, yakni kekal, tak ada sud wujudnya, maka itulah sifat qudrat Allah. Sifat qudrat ataupun sifat-sifat Allah yang lain sama aja. Contohnya seperti sifat qudrat juga ialah bersepakai dengan kekal, dengan baqa. Maka inilah yang kita sebut sifat Allah. Ini yang kita panggil makna ismi, nama bagi satu sifat. Jadi qudrat ni ialah nama bagi satu sifat yang ada pada zat Allah, yang mana sifat ini ialah bersepakai dengan sedia kala, bersepakai dengan kekal, bersepakai dengan esa. Tak ada selain daripada Allah ada sifat qudrat ni, tak ada. Itu mana azali itu, kan. Tapi apabila kita sebut ta'alluq bagi sifat, kan, ataupun bahasa yang kita sering kali guna berkuasa tadi, ia tidak bersifat dengan qidam.
Ia tidak bersifat dengan sedia kala, dia tak bersifat dengan baqa, dengan kekal. Pasal dia tidak wujud. Dia cuma bangsa kira-kira adanya sahaja. Itu maksudnya amrun i'tibari. Berbeza sifat kudrat. Ia sifat yang maujud, yang wujud, yang ada pada zat Allah. Inilah yang kita sebut perbezaan. Kan? Sebab tu ada beza antara sifat namanya yang kita panggil yang sifat yang wujudiyah, yang dibangsakan kepada ada. Kan? Yang mana dengan sifat tersebut Allah Ta'ala berkuasa menjadikan, berkuasa meniadakan kita tiap-tiap mungkin ini. Cara nak bercakap. Kan? Lalu kita fahamlah. Sifat tu satu yang ada kan pada zat Allah. Kan? Kalau ta'alluq bagi sifat tu kerja sifat. Sifat kudrat tu apa kerja dia? Kerja dia menjadikan. Apa maksud kerja? Apabila berkait, apabila terikat atau berkaitan oleh sifat tersebut dengan sesuatu mungkin, sama ada menjadikankah atau meniadakankah, tu maksud dia, maka dipanggil ta'alluq. Ataupun kita panggil kerja bagi sifat itu. Itulah benda dia. Baik, habis tang situ mudah saja kan. Atas kepayah, takkan payah kot, mudah ya. Atas muwafaqat iradatnya, iradat Allah. Maknanya apa yang Tuhan jadikan ni, apa yang Allah Ta'ala hilangkan wujudnya ni, kan, semuanya tidak bercanggah dengan perkehendak Allah. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, misalnya kan, Allah Ta'ala berkehendak menjadikan maka jadilah. Itulah maksud dia. Apa suatu yang Allah Ta'ala tidak berkehendak mengadakan dia, maka Allah Ta'ala tidak mengadakan dia lah. Itu maksud dia kan. Apa-apa suatu alam mungkin ini ya Allah Ta'ala berkehendak menghilangkan wujudnya. Sekarang kita ni ada, hidup kan, kemudiannya Allah Ta'ala berkehendak menentukan, menetapkan seorang kita ni matilah kita kata, hilang wujud kita ni kan. Maka dengan sifat kudrat Allah tadi, maka Allah pun mematikan kita. Tu kerja masing-masing. Kudrat kerjanya menjadi atau meniadakan. Iradat kerjanya menentukan. Tu kerja. Dan kerjanya ialah menentukan. Allah menentukan ada, Allah Ta'ala menentukan meniadakan, menghilangkan wujud, mematikan. Tak berlawanan antara kudrat dengan iradat Allah. Itu maknanya muwafaqat kan. Boleh faham tak perbezaan antara sifat dengan ta'alluq sifat ni? Kena bagi faham. Pasal ramai kita tak faham-faham perbezaan ini. Sebab itulah setengah-setengah ulama kan, mereka asingkan makna. Kalau sifat terjemah dengan makna perkuasa. Kalau ta'alluq bagi sifat dipanggil berkuasa. Supaya kita faham perbezaan itu. Ini atas lughah bahasa Melayu kan. Bahasa Arabnya sani je, kudrat itulah. Cuma dia ada makna ismi, makna masdari
Kan? Hak ta'alluq ni makna masdar orang panggil. Hak nama bagi sifat Allah tu dia panggil namanya makna ismi. Ismi tu nama lah. Nama satu sifat yang ada pada zat Allah. Nama sifat tersebut namanya ialah berkuasa. Dah? Baik. Habis tang situ. Itulah maksudnya kudrat azali. Jadi kita ni sekalian mungkin ialah berada di dalam ta'alluq kudrat Allah. Kan? Apa yang Allah Ta'ala berkehendak kan ke atas kita, kan, maka nescaya hasillah. Tu hasil tadi tu, menghasil tu, nescaya hasillah apa perkara yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya yang dikehendaki oleh Allah itu ialah menjadikan kita, maka hasillah dengan sifat kudrat ini oleh menjadikan kita. Tu cara nak bercakap, kan? Tak maulah kita bercakap tu ikut dan tak kena cara kita bercakap, kan? Kita nak atur ayat perkataan tu biar bagi kena, biar bagi betul, kan? Nak dahulu takut lagi bercakap tapi tak kena cara percakapan kita. Habis dalam situ. Dan keluar dengan qudrat azali, qudrat hadis. Baik, yang tadi yang kita belajar, yang kita mengaji ialah sifat qudrat Allah Ta'ala. Kalau sebut sifat, ingat dia bersepakai dengan wujud, bersepakai dengan qidam, dia bersepakai dengan baqa, bersepakai dengan wahdaniyah. Itulah sifat kudrat Allah. Kemudian selain daripada sifat Allah, dia tak bersepakai dengan wujud, tak bersepakai wujud, tak apalah, dia tak bersepakai dengan qidam, tak bersepakai dengan baqa. Tengok. Dan keluar dengan kudrat azali, tak masuk dalam kata kudrat Tuhan. Senang abang gitu oleh kudrat hadis. Hadis ni kita lah yang baharu ni. Hadis ni maknanya yang baharu. Kita lah, kita pun ada sifat kudrat. Kan? Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, kita bersifat dengan kudrat juga. Kalau orang tanya kita, kita manusia ni ada tak sifat kudrat? Ada. Tapi tak semacam lah, tak sama semacam kudrat Allah. Kudrat Allah menjadikan atau meniadakan. Kudrat kita, tu yang kata memberi bekah, kan? Menjadikan atau meniadakan ni kita panggil bahasa lain memberi bekas pada pihak apa? Menjadikan daripada tak ada kepada ada. Kesan tu ada bekas. Namanya. Baik. Maka apa beza kudrat Tuhan dengan kudrat kita ni? Kudrat kita yang kita panggil tu bahasa lain kita panggil apa? Ikhtiar dan usaha. Bahasa mudah nak faham, kan? Ataupun kita sebut usaha dan ikhtiar. Itu kudrat kita. Kudrat Allah Ta'ala orang tak panggil usaha ikhtiar. Kudrat Allah Ta'ala orang panggil menjadikan, meniadakan. Itu perkataan dia tu. Jadi maka iaitu qudrat hadis ni, kita lah yang kita ada baharu, kan? Kita yang baharu, yang ada sifat kudrat, ada riyang, ada tenaga ni.
tiada memberi bekas suatu jua pun. Tu dah kan, ialah tidak boleh menjadikan, tu makna tidak beri bekas. Apa maksud tidak boleh memberi bekas? Maksudnya tidak boleh menjadikan sesuatu, ataupun tidak boleh meniadakan sesuatu. Tu maksud tidak boleh beri bekas. Menjadikan tu ikutlah atas nama apa. Macam kita kata menyembuhkan sakit, tu menjadikan apa, menjadikan sihat ada pada kita. Katalah kita sakit, lalu ikutlah mana-mana makhluk ni, ubat ke yang kita makan tu, contoh ubat ke yang kita duk selalu makan kalau sakit tu, ubat tu boleh bagi lega tak sakit kita. Apa makna sembuh sakit? Dijadikan mana ada sihat. Ada sihat tu bukan ada dengan sendiri, tiba-tiba saja kita sihat. Bukan. Kita sihat ni kerana Allah yang menyembuhkan sakit kita dan mengadakan sihat tu pada kita. Dalam masa yang sama Allah meniadakan sakit. Masa Allah Ta'ala mensihatkan kita tu, Allah Ta'ala meniadakan akan sakit. Tu mana menjadi mengada atau meniada tu je lah perkataan dia. Cuma kita tak selalunya kita tak sebutlah menjadi, mengada, meniada ni. Kita buat perkataan lain, lega sakit, sembuh sakit. Sembuh sakit tu mana apa? Tadilah yang nak sebut tadi ni, sembuh sakit tu, yakni Allah Ta'ala menjadikan sihat ada pada kita. Masa yang sama tu juga Allah Ta'ala menghilangkan kewujudan sakit yang ada pada kita. Nak atok satu-satu lagu tu baru nampak, dan kita pun tak rajin cakap lagu tu. Sehari habaq kat kawan-kawan aku, Allah Ta'ala mengadakan sihat. Orang kata apa pelik gitu ni, kita cuma ringkaskan bercakap saja. Kita kata lega dah demam aku, tapi itulah maksud mengada meniada kita duk mengaji ni. Betul tak kata apa payah sangat nak faham. Payah apa duk sebut hari-hari dah. Makan nasi kita pun kenyang. Hak mula tadi lapar, hilang dah, tak lapar dah. Hal lagu tu juga. Allah Ta'ala mengadakan kenyang pada kita, menjadikan ada kenyang pada kita. Dan Allah Ta'ala menghilangkan kewujudan lapar tadi, pedih perut tadi yang ada pada kita. Nak cakap panjang-panjang sikit, lagu tu lah olahan dia, cakapan dia. Kita tak baca nasi yang bagi aku kenyang. Kita tak baca nasi itulah yang meniadakan lapar. Kita pun tak kata yang ubat tu yang menyembuhkan sakit. Kita pun tak sebut juga perkataan ubat itulah yang menghilangkan akan sakit, yang mengadakan akan sembuh. Kita tak kata lagu tu. Itu pun bukan i'tiqad kita. I'tiqad kita duduk mengaji ni, Allah Ta'ala dialah yang menyembuhkan sakit, dialah yang menyembuh, yang menghilangkan sakit, yang menyembuhkan sakit. Kita duduk baca doa apa semua, Anta syafi, engkaulah Tuhan yang menyembuhkan sakit. Ada kata lagu tu, ada mengaji ni lah. Cuma hak duk mengaji, kita duk mengaji ni, dia cakap panjang. Aturan percakapan ni banyak. Yang kita duk selama ni bercakap cara pendek-pendek, ringkas tu. Terlampau pendek, terlampau ringkas, sampai tak faham pula dah jadi akhirnya. Itu masalah kita. Baik. Lepas tu kiyahlah apa benda pun.
Kan? Bukan ubat tu yang melegakan sakit. Allah Ta'ala yang meniadakan sakit daripada aku. Allah Ta'ala yang mengadakan sembuh kan kepada aku. Ikutlah nak kata macam mana pun. Kan? Baik. Dan makna menjadikan itu, apa makna dia? Dan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat qudrat dia menjadikan akan alam ini. Alam kan selain daripada Allah kita panggil alam lah. Iaitu makna menjadi ni. Nak fahamkan lagi apa reti mengada menjadikan ni? Ialah mengeluarkan mungkin. Mungkin ni kita lah. Ialah mengeluarkan akan mungkin daripada Adam. Adam tu artinya tiada. Lagi kita kata Adam, Nabi Adam pula. Tu Adam dengan hamzah wasal. Adam. Ataupun hamzah qata ikutlah. Ni Adam ain. Nak sebut lagu nak bunyi serupa kan. Tapi ejaan dia lain. Adam artinya tiada, ataupun artinya ialah tak ada. Itulah maknanya Adam. Jadi Allah Ta'ala telah mengeluarkan, ataupun nak faham makna mengeluarkan ni, telah mengubahkan, berubah daripada kelakuan tidak wujud. Dulunya kelakuan kita ni apa? Hal keadaan kita lagu mana? Tak ada, tak wujud, satu alam pun tak ada. Yang wujud hanya Allah Ta'ala sahaja. Tu. Lalu kelakuan tak ada saat ni tu, kelakuan tak wujud ataupun tak ada itu tadi, dihilangkan, diubah, dihilangkan atau diubahkan ataupun dipindahkan daripada mulanya kita ni tak ada, diubah kepada wujud, kepada ada. Itu arti mengadakan, ataupun bahasa lain menjadikan. Dialah juga. Perkataannya banyak, macam-macam perkataan, ibarat ulama buat. Tinggal lagi faham je maksud dia. Kena faham je apa maksud mengadakan. Kan? Bahasa Melayu pun boleh juga kita kata kan, menjadikan. Tadilah menjadikan. Itulah terjemahan takrif maksud mengadakan. Kan? Ataupun contoh kita kata. Kita kata apa contohnya? Okey, kita tanam padi. Tak ada padi lagi. Baru duk serak padi, tumbuh pokok padi. Kan? Kemudian dia keluar, pecah mayang dia. Kan? Keluarlah buah-buah padi. Kan? Padi tak ada lagi dalam tu susu je. Tapi kan, mulanya ada tak padi tu? Senang bang gitu. Mulanya Adam, padi ni Adam. Mulanya tak ada. Tak ada padi ni mulanya. Kan? Kemudiannya jangka masa yang tertentu, kan? Kemudian ada padi. Mula tak ada lagi padi. Daripada tak ada, kelakuan tak ada tu diubah, ditukar, dipindahkan kepada ada. Sama lah macam buah-buah kayu kita duk makan ni. Kan? Sebelum dia masak, Allah, pahit nak makan tak boleh. Pahit.
Buah muktan masa putih kan, punya pahit. Hawa kata masak tu manis pula dah. Pahit pun tak ada dah. Contoh lagu tu lah. Kan? Siapa dia yang menjadikan manis tu? Nah, ialah Allah lah. Semua tu Tuhan, jadi sifat buah tu, buah muktan itu sendiri pun Allah lah yang jadikan. Mula pokok je. Kan? Jangan katakan putih buah, bunga pun tak keluar lagi kan. Lepas tu kan terbit bunga. Lama-lama ada rezeki dia berputik buah. Lama kelamaan buah kayu tadi ni koi besar, mulanya pahit, kelat. Tiba-tiba jadi rasa manis. Mula-mula rasa manis-manis hawa-hawa gitu je. Lepas lama-lama manis melecah. Gitu aku kata kan tak. Inilah maksudnya kejadian Allah. Inilah maksudnya perkara yang dijadikan oleh Allah. Nah, antara makhluknya tu lah. Seluruh ni alam ni makhluk Allah lah. Tu je reti dia. Tu makna menjadikan. Habis tang situ. Kemudian dan masuk pada mungkin oleh perbuatan kita yang ikhtiyariyun, dan masuklah di dalam kata mungkin, yang harus ada, yang harus tiada, kan, yang kita namakan mungkin. Semua seluruh ni lah. Dan masuk dalam kata mungkin, apabila perkara ni dipanggil mumkinat, maka ditaklukilah oleh sifat kudrat dan juga iradat Allah. Itulah maksud dia. Dan maknanya Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang meniadakan. Itulah reti dia. Baik, apa dia? Oleh tu fa'il pada kata masuk. Oleh perbuatan kita, perbuatan kita yang ikhtiyari, yang dibangsakan kepada kehendak hati. Ikhtiyar ni kehendak hati lah, usaha ikhtiyar kita tu. Satu perkara yang kita lakukan dengan sengaja kita. Itu mana ikhtiyari lah. Dan satu perkara ni kita buat dengan sengaja, dengan pilihan kita, ataupun dengan kehendak kita. Kita yang nak buat perkara tersebut, kan? Tu orang panggil perbuatan ikhtiyar. Kan kita ada dua jenis perbuatan. Satu yang ni lah, kan, yang kita panggil perbuatan yang ikhtiyari. Semua yang kita buat pagi tadi atau sekarang ni boleh dikatakan sengaja nak buat. Tadi dia, kan, kita bangkit dari tidur, kita semayang subuh, semualah sampai kita keluar dari rumah, naik kereta, start kereta, semua tu sengaja dilakukan. Kita dengan sengaja buat perkara tersebut, kan? Sampai kita mai sini, lepas tu duduk belajar, duduk mengaji. Ni perbuatan ikhtiari kita. Tadi sebelum nak mai, tadi makan, kan? Ikutlah makan apa, minum apa pun, semua tu disengajakan lah orang panggil. Satu lagi perbuatannya dia panggil ittirari. Dulu kita mengaji dah ni benda ni. Lawan kepada ikhtiari. Ittirari mana suatu perbuatan yang terjadi tapi bukan dengan sengaja kita nak buat tu, kan? Selalunya guru buat misal, contohnya kita naik pokok tadi, kita kabat lah, contohnya seperti kita panjat pokok. Ikutlah pokok muktan ke, pokok manggis ke, pokok apa, kita naik tu ikhtiari kita tu, pisah sengaja kita kabat naik ikutlah nak ambil buah lah naik tu, kan? Tiba-tiba
Ya. Dah masa duk naik pokok saat ni tu terpijak dahan mampu. Terpijak dahan mampu, tak perasan duk langut-langut buah moktan tu. Terpijak dahan mampu, dahan kering. Buk patah kita pun patah riung. Daripada atas pokok tu, bung atas tanah. Tu ittirari dia panggil. Tidak disengajakan. Bukan pisah kita nak ada pergerakan jatuh dari atas ke bawah tu. Itu namanya perbuatan ittirari yang tidak disengajakan. Pun dalam ta'alluq sifat kudrat iradat Allah. Kehendak Allah belaka. Allah yang mengadakan, menjadikan. Walaupun kita tak ada niat pun nak terjun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah tu bukan sengaja. Tapi dah Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala menjadikan apa yang dia kehendak. Serupalah perbuatan ikhtiari ni. Pun juga ta'alluqlah iradat dan juga kudrat Allah Ta'ala. Kena ingat lagu tu. Sebab tu apa hak jadi dekat kita, apa perbuatan lah, kelakuan yang berlaku atas kita, ingatlah. Sama ada perbuatan tu ikhtiari ke, ittirari ke, hakikatnya kehendak Allah, hakikatnya ialah kejadian Allah. Sudahlah. Begitu. Baik, contohnya, misalnya seperti contoh perbuatan kita yang ikhtiari. Sajalah baca lambat-lambat tu bagi nak bagi faham lagi. Kalau baca laju-laju takut tak ada nak tangkap, terlampau laju sangat. Ataupun kadang-kadang duk ada dah, duk reti dah, tapi duk buat kalit. Sampai je tak reti lah pula dah. Tak apalah baca pilah pelan-pelan pun. Kalau baca pelan-pelan mudah-mudahan kita boleh faham. InsyaAllah. Jadi, dan misalnya contohnya seperti gerak kita dan juga diam kita. Dan bergerak ni ikutlah. Contoh kita kabat pokok tadi lah, tu gerak tu, pergerakan jalan, kabat, lari, ikutlah bergerak tangan ke, bergerak kaki ke, apalah pergerakan yang kita buat. Dan begitulah juga diam, kita duduk diam tak bergerak, tu pun ikhtiar kita, tu pun pilihan kita. Kita tak mau nak bergerak, kita nak duduk diam, tu kehendak kita. Juga ditakluki kudrat, iradat, kudrat dan juga iradat Allah. Ingat dulu anak sebut tentang sembahyang. Kita bersembahyang ni, contohlah kita buat ibadat sembahyang dan kita pun niat sahaja aku, sahaja aku tu. Sahaja aku mengerjakan akan sembahyang fardu zuhur apa semua tu. Ada bagai-bagai, ada bermacam-macam cara kita nak faham maksud sahaja aku tu. Iktibarnya ada macam-macam kaifiat. Dan antaranya salah satunya aku sahaja tu, kita menyahaja, kita dengan nak buat sembahyang dengan kehendak hati kita. Sengaja kita mendirikan, menunaikan akan kerja sembahyang, akan perbuatan sembahyang. Itu ikhtiar lah tu. Ikhtiar tu kehendak sahaja. Buat itu benda dengan sengaja. Ittirar tadi satu perbuatan yang terjadi dengan tidak sengaja kita nak buat. Tu ittirari. Jadi kita duk buat pergerakan sembahyang berapa rakaat? 4 rakaat. Daripada takbiratul ihramnya, rokoknya, rukuk fi'li ke, qauli ke, qalbi ke, semua ta'alluq sifat kudrat iradat Allah belakang. Sampailah habis kita sembahyang. Kalau kata kita tilik kita yang buat, iaitu dipanggil perbuatan ikhtiar kita, yang kita namakan dengan usaha tadi tu. Usaha makhluk, usaha kita yang tidak memberi bekah. Ataupun kalau kita, jadi perbuatan kita bergerak dengan kehendak kita ni sebenarnya juga ialah
ditakluki oleh kudrat dan iradat juga. Sebagaimana firman Allah, kita selalu duk baca ayat ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah Tuhan yang menjadikan kamu. Kita ni semua makhluk Allah. Dijadikan ni tegas mana apa jadikan tu. Dari tak ada kepada ada apa semua kan. Begitulah juga wa ma ta'malun, dan apa-apa perbuatan yang kamu lakukan, apa-apa perbuatan yang kamu buat, juga yang sebenarnya Allah yang jadikan. Jadi itu takluk sifat kudrat tu kan, muafakat dengan sifat iradat Allah tadi. Allah yang menggerak-geri kita boleh semayang, itu hakikat. Kalau kata kudrat azali yang memberi bekah, kalau kata kudrat yang baharu tidak boleh memberi bekah, tidak boleh memberi bekah. Kalau kita dalamkan lagi, kita ingat dalam hati kita, kita duk gerak ni pada hakikatnya Allah lah yang duk gerak aku ni, yang menggerakkan. Aku boleh bergerak geri, boleh qiyam, boleh rokok, boleh i'tidal, boleh solat, boleh buat apa-apa amalan, apa kerja buat, ikutlah. Itulah maksud dia hadap ngaji ni. Kan? Baik. Mudah ya, tak payah kan? Lepas tu dah masuk pula oleh barang yang baginya sebab. Dan masuk pula lah, yakni masuklah pada kata mungkin. Pula tu makna apa? Yakni masuk juga pada kata mungkin. Saat lagi ni pun ialah sebahagian daripada mungkinat juga makhluk yang dijadikan oleh Allah. Apa dia? Barang, oleh barang, fa'il bagi masuk oleh barang, yang baginya, bagi barang tu ialah ada sebab. Macam mana nak faham barang yang ada baginya sebab? Macam ni maksud dia, yakni tiap-tiap barang yang ada baginya sebab. Tu kerti dia kan, terjadinya sesuatu kan dengan ada sebab. Terjadinya sesuatu dengan apa tu, dengan sebab, adanya sebab. Jadi maksudnya apa lagi? Tiap-tiap barang yang ada baginya sebab ialah masuklah juga di dalam kata mungkin. Tobik lah gitu nak faham ngaji kan. Kalau sekarang tobik nak hafal dalam kepala, tak apa kan. Kalau otak kita komputer tak apa, boleh hafal kan. Jadi ibarat kitab tu lah susah nak bacanya. Jadi apabila susah nak baca, kita terpaksa permudahkan. Dia kaedah kita mengaji kitab tua, kalau kitab tu ibarat dia payah sungguh nak faham, ikutlah payah ke mudah ke, selalunya kita kena permudahkan. Kita kena buat bagi mudah supaya kita faham apa sebenarnya maksud kata-kata itu. Itu kita buat olah perkataan kan. Akhirnya hak ni ke dia nak abang kat kita, gitu je lah. Baik. Jadi kata al-musannif lagi, contohnya apa yang ada sebab ni? Seperti tunun yang diperoleh tak kala bersentuh oleh api akan sesuatu yang bertunun. Jadi apa Tok Gurwana dia baca dengan tunun. Tunun ni makna apa? Tunun ni maknanya hangus. Hangus. Kita bahasa kita panggil apa? Tunu ke tenu apa?
Kan? Tok Guru Ana dia baca nun, di hujung tu nun. Tunun. Tunun ni maknanya hanguih. Kita bakar sesuatu kan, langsung hanguih. Tu kejadian tu. Jadilah hangus. Adalah hangus. Mula ketah elok saja, tak ada hanguih apa. Kan? Tiba-tiba bakar sentuh dengan api, terbakar. Lepas terbakar rentung hanguih. Dulu ada hanguih tu sebelum ni? Tak ada. Lah ni ada hanguih tu? Ada. Siapa yang mengadakan hanguih tu? Api kah yang mengadakan hanguih tu? Tidak. Allah Ta'ala. Tu sebab apa hanguih ketah ni? Sebab kena api. Sebab sentuh dengan api. Sebab cucuh api kat ketah tu, menyala api, langsung hanguih. Tu ada sebab ya bangsa adat orang panggil. Baik, pada hakikatnya api itu kah yang menghanguihkan? Bukan. Hak bagi hanguih rentung tu ialah Allah Ta'ala. Ni hakikat. Akan sesuatu apabila tak kala bersentuhlah oleh api, akan sesuatu tu ikutlah ketah ke, kan, kayu api ke, kan, sesuatu mana yang bertenun. Yang bertenun tu mana yang dibakar lah, yang dibakar dengan api lah, kan, lalu kemudian menyala langsung hanguih terbakar. Baik, sopalah macam Ana sebut tadi, kan, kita yang sakit, kemudian kita makan ubat, lepas tu lega sakit kita ni lega sebab makan ubat. Tu kan perkara yang ada baginya sebab. Adakah punca terjadinya sembuh atau hilangnya sakit tu ialah berpunca daripada sebab, yakni ubat? Tidak, bukan. Yang bagi lega sakit itu ialah Allah. Ingat lagu tu lah hati kita. Hati kita tak pandang apa pun tentang makhluk ni. Tak pandang sikit pun tentang sebab ni. Pada pihak memberi bekas tadi ni, yang boleh beri bekas, boleh mengada, boleh meniada hanyalah Allah sahaja. Biar mudah lagu tu, kan? Baik. Dan masuk pula barang yang tiada baginya sebab. Dan masuk juga, dan masuklah pula, yakni masuk pada kata mungkin tadi, oleh barang yang tiada baginya, bagi barang tu sebab. Dan jadi apa-apa barang yang tiada adalah baginya sebab itu, ialah juga masuk di dalam kata mungkin. Artinya Allah lah yang menjadikan, artinya Allah lah yang meniadakan benda ni. Itulah naknya. Apa misalnya? Contohnya seperti menjadikan langit dan bumi. Adakah kejadian langit dan bumi itu ada bersebab? Macam tadi terbakar hanguih, sebabnya bersentuh dengan api, kan? Terjadinya sembuh penyakit, sebabnya kena pasal kita makan ubat. Allah Ta'ala menjadikan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh alam lain lagi lah. Semualah apa bintang-bintang, matahari, bulan, apa semua makhluk Allah, kan? Adakah dijadikan langit barang sebab? Ada kaitan dengan sebab? Ada sebab dulu maka lalu jadilah? Maksudnya sama ada sesuatu kejadian itu terjadi daripada sebab, sebab barang tu ada sebab, ataupun terjadi bukan ada sebab apa, tak tahu sebab apa, kan? Maka sebenarnya Allah lah yang
Allah lah yang menjadikan dari tak ada kepada ada. Itu ta'alluq sifat kudrat Allah. Kan kalau kata menjadi mengada ni dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Sifat Allah, sifat kudrat Allah yang kita panggil makna masdari tadi ni, iaitu ta'alluq sifat kudrat Allah yang kita mengaji ta'alluq hari tu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Yang ni dia tak bersepakai dengan qidam, dia tak bersepakai dengan baqa, dia tak bersepakai dengan apa lagi, dengan sifat-sifat yang lain lah, kan berbeza, kan berbeza dengan apa tu kudrat, sifat kudrat Allah Ta'ala tu, kan yang tu bersifat lah dengan wujud, qidam, baqa'nya lagi, kan mukhalafahnya lagi, tak serupa dengan makhluk. Kudrat Allah tak serupa dengan kudrat kita. Kudrat Allah dipanggil memberi bekas, kan menjadi mengadakan atau meniadakan. Kudrat kita pula namanya usaha, ikhtiar, usaha. Mana semacam tak serupa kita dengan Tuhan. Itu je lah huraian dia. Panjang pendek lagu tak kita mengaji ni, kan. Mudah-mudahan kita faham. Jelas kan, terang sikit dah mengaji ni. Baiklah, habis tang situ, berhentilah setakat tu, lajak dah sikit no. Dan makna menghilangkan pula tadi menjadikan, dia habaq makna apa? Ni nak habaq makna apa? Makna menghilangkan sesuatu. Baiklah, kita berhenti di situ. Ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay a'lam. Wallahu